Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Haji Muhammad Arif bin Al-Haji Ishaq Al-Qadahi rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sambung perbahasan sifat ma'nawiyah yang kita sudah bahas semalam. Sifat ma'nawiyah ini ada terbahagi kepada dua. Pertama, sifat ma'nawiyah yang mujma'un alaihi. Yang kedua, sifat ma'nawiyah yang mukhtalafun fihi. Sifat ma'nawiyah yang mujma'un alaihi, yang diijma'kan ulama atasnya tu, jadi sepakatlah Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dan sebagainya. Yang mana kalau engkar salah satu daripada ma'nawiyah yang diijma'kan ulama ini, maka hukum dia adalah kafir. Sebaliknya, ma'nawiyah yang mukhtalafun fih itu terbahagi pula kepada dua. Pertamanya ma'nawiyah yang mukhtalaf, yang dikhilafkan padanya tu, iaitu antara sesama Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Yang mana maksud khilaf di sininya dari sudut thabit. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mana maklum menyabitkan sifat ma'nawiyah yang mukhtalafun fi. Okay, sebelum tu nak membezakan antara ma'nawiyah yang mujma' alaih dengan ma'nawiyah yang mukhtalaf fi itu. Ma'nawiyah yang mujma' alaih yang diijma'kan ulama atasnya tu ialah maksudnya begini. Kaunuhu qadiran dengan makna keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang berkehendak, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang hidup, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, dan keadaan Allah yang berkata-kata. Itu ma'nawiyah yang mujma' alaih. Itu maksud yang mujma' alaih. Mana Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah sama-sama mengiktiraf Allah berkuasa, sama-sama mengiktiraf Allah berkehendak, sama-sama mengiktiraf Allah Ta'ala hidup, sama-sama mengiktiraf Allah Ta'ala mengetahui, sama-sama mengiktiraf Allah Ta'ala itu mendengar, sama-sama mengiktiraf Allah Ta'ala itu melihat, dan sama-sama mengiktiraf Allah Ta'ala berkata-kata. Cumanya beza antara Mu'tazilah dengan kita dari sudut sifat kalam Allah Ta'ala tu ialah kita sabit kalam Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Iaitu kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Adapun Mu'tazilah dia tidak boleh
menerima Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kerana dia faham kata bila kata kalam mesti berhuruf bersuara. Bila kata sifat kalam mesti berhuruf dan bersuara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada huruf dan suara. Dia kata begitu. Sebab tu dia kata tidak sabit sifat kalam bagi Allah, tamanya sifat ma'ani lah. Yang kedua dia kata mustahil Allah Ta'ala itu kalamnya berhuruf bersuara. Kita kata, kita pun kata macam tu. Cuma kita bahas ni ada dua kalam Allah. Kalam lafzi, kalam nafsi. Kalam nafsi itu yang dimaksudkan kalam sifat ma'ani. Adapun kalam lafzi yang berhuruf bersuara, itu bukannya sifat ma'ani Tuhan. Itu bukannya sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak betul lah. Mu'tazilah yang mengatakan kalau kalam mesti berhuruf bersuara. Seperti mana orang-orang salafiyah memahami kata kalam Allah tu mesti dia berhuruf bersuara. Tidak boleh kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu dia faham kalam lafzi. Kemudian dia tuduh Asy'ariyah salah. Jadi kita ni kena faham jelas elok. Dia ada dua kalam, kalam lafzi, kalam nafsi. Kalam nafsi itulah kalam sifat ma'ani yang dibincangkan dalam sifat 20. Bukannya kalam Al-Quran tu. Al-Quran tu bukan sifat ma'ani Tuhan, kerana dia berhuruf suara. Dia berhuruf bersuara apabila dilafazkan oleh seseorang. Bila orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, jadi bersuara. Asalnya berhuruf dalam Quran, tiba-tiba bersuara. Itu suara kita. Jadi suara kita membaca kalamullah itu baharu. Itu apa dia? Baharu. Jadi itu maknawiyah yang mujma' alaih. Yang kedua, maknawiyah yang mukhtalafun fih. Pertamanya ialah maknawiyah di antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah dari sudut sabit. Ahlus Sunnah menyabitkan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud sabit maknawiyah sini? Iaitu sabit dari sudut sifat ma'ani ada di zat Tuhan. Jadi maknawiyah yang mujma' alaih ialah keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang berkehendak, ataupun kita kata berkuasa Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah. Itu maknawiyah yang ijma' ulama. Jadi maknawiyah yang khilaf antara As-Sunnah dengan Mu'tazilah dari sudut sabit je. Sifat maknawiyah tu hasil daripada sabitnya sifat ma'ani. Iaitu sifat ma'ani di zat Tuhan. Itu maknawiyah. Itu yang khilaf di kalangan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tidak sabit kerana dia sudah menafikan ma'ani. Maka mana mungkin menafikan ma'ani ada maknawiyah yang dari sudut hasil daripada ma'ani. Tak ada. Macam kita kata kopi lah. Kopi tu terbancuh dengan sebab sabitnya serbuk kopi. Kalau tak ada serbuk kopi, nak bancuh kopi lagu mana? Macam mana boleh terhasilnya kopi tanpa serbuk kopi? Tak boleh lah. Mesti ada serbuk kopi yang dibancuh dengan air, baru kita ada kopi. Okey, itu Mu'tazilah dengan Al-Sunnah. Khilaf yang kedua pula dari sudut adakah dia itu hal ataupun tidak. Kalau dia itu hal, maka dibincangkan sifat maknawiyah dengan sifat secara berasingan, secara tafsil. Adapun maknawiyah itu pandangan kedua kata amrun i'tibari, dan itu pandangan mu'tamad, maka dia tidak dibilangkan sifat maknawiyah tersebut secara tafsil. Makna sebab apa? Sebab sifat maknawiyah yang mengatakan amrun i'tibari, dia dipaham daripada ma'ani sesam sana. Bila bahas kudrat, faham kata kudrat di zat Tuhan. Itu kaunuhu qadirah. Itu kaunuhu qadirah. Bila faham kata iradat di zat Tuhan, itu kaunuhu muridan. Jadi faham dah daripada ma'ani, maknawiyah tersebut, amru i'tibari. Tapi pada atas pandangan yang mengatakan hal, maka dia keluar satu kataan lagi, hala kaunihi qadirah, hala kaunihi muridan, hala kaunihi hayyan, hala kaunihi mutakalliman, hala kaunihi sami'an, hala kaunihi basiran, hala kaunihi aliman dan sebagainya. Jadi hal-hal.
Jadi cara nak bahas hal pula ialah iaitu satu sifat yang namanya hal menambahkan kudrat di zat Tuhan. Ada satu sifat yang namanya hal, jadi hal-hal itulah dia punya sifat. Satu nama sifat yang namanya hal yang menambahkan iradat di zat Tuhan. Satu sifat namanya hal yang menambahkan pengetahuan di zat Tuhan. Satu sifat yang bernamanya hal yang menambahkan penghidup di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pendengaran di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pelihatan di zat Tuhan. Satu sifat yang bernama hal yang menambahkan perkata di zat Tuhan. Itu cara bahas maknawiyah ahwal. Jadi kalau orang yang belajar sifat 13, dia pasti akan pelik kenapa kita kena bahas tambak-tambak ni. Sebab itu disebut dalam kitab. Kita tengok dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi umpamanya Alal Hijri. Dia sebut secara jelas al-irtibat. Al-irtibat, satu penambat. Kalau kita bahasa Melayu terjemah penambat lah. Ataupun kitab Jawi lain ada yang terjemah pelekat. Jadi dia tu satu benda yang melekatkan makna di zat Tuhan. Ada. Kalau misbahu ni dia sebut melekat. Kalau kitab yang dia sekarang dia macam tak soreh sangat, dia kata menambah. Menambah tu sesuai lagi lah. Kalau melekat tu takut beri waham pula. Terjemahan pun kena ambil tahu lah. Takut dia orang kemudian faham lagi. Jadi bahasa dengan Tuhan, dengan Nabi ni kita kalau boleh lebih mendekati dengan murak lagi bagus. Supaya tak silap faham. Macam terjemahan inkishaf lah. Kalau kitab Faridah dia terjemah ta'aluk inkishaf ni ta'aluk terbuka. Yang ni nampak macam waham pula. Terbuka ada tertutup ke mana. Ni ada ulama terjemah nyata. Tu je lah. Nyata tu tak ada masalah lah. Nyata dengan sifat ilmu Allah. Nyata dengan sifat pendengaran Allah. Nyata dengan sifat pelihatan Allah. Selesai. Jadi itulah maknawiyah. Jadi bila faham hak tu nya, kita pun baca sajalah. Tak ada apa dah maknawiyah ni. Sama je konsep dia. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi kita pun baca sajalah. Faham konsep tu, fahamlah semua. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kaunuhu ta'ala qadiran. Arti kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah Ta'ala itu. Jadi kitab kita ni sifat 20. Bila sifat 20 maknanya dia mensabitkan hal. Bila mensabitkan hal maka terjemah pun keadaan lah. Kalau bahasa Arab kena tambah hala kaunihi. Tidak cukup dengan kaunihi. Tak cukup dengan kaunuhu, hala kaunihi. Kena tambah hal. Keadaannya, nya tu rujuk pada Allah. Dhamir rujuk depan. Keadaannya, nya Allah Ta'ala itu yang kuasa. Satu lagi. Jadi maknawiyah yang mujma' alaih, terjemahan dia yang menepati ialah keadaan Allah yang kuasa ataupun berkuasa, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, gitu. Imbuhan gitulah. Tapi yang sabit dalam kitab sifat 20 yang dibincangkan ialah maknawiyah yang mukhtalafih. Yang mana terjemahan dia ialah keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Keadaan Allah yang bersifat kudrat. Keadaan Allah yang bersifat berkehendak. Lepas tu ulama mutaakhirin Jawi dia terjemah dua. Sama ada terjemah keadaan Allah yang berkuasa ataupun keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Keadaan Allah yang berkehendak atau keadaan Allah yang bersifat berkehendak. Keadaan Allah yang berpengetahuan atau keadaan Allah yang bersifat pengetahuan. Keadaan Allah yang berperhidup atau keadaan Allah yang bersifat perhidup. Sampailah keadaan Allah yang berkata atau keadaan Allah yang bersifat berkata. Itu yang sepatutnya dan seyogianya dibahas dalam maknawiyah. Adapun keadaan Allah yang kuasa atau berkuasa, hak tu terjemahan untuk mujma' alaih. Hak tu tak ada khilaf sampai ingkar kafir. Jadi keadaannya Allah Ta'ala itu yang kuasa, yakni yang bersifat berkuasa.
Lawannya lawan bagi kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang lemah, yakni yang bersifat lemah. Lemah tu wujudi. Mustahil, keadaannya Allah yang lemah, yakni yang bersifat lemah. Wajib, keadaannya Allah yang kuasa, yakni yang bersifat berkuasa ataupun yang berperkuasa. Bermula makna kaunuhu ta'ala qadiran itu satu kelakuan. Tengok cara dia. Satu kelakuan. Itu kata satu hal. Ni cara faham sifat 20 yang mensabitkan maknawiyah tu hal. Tengok dia punya cara dia. Satu kelakuan yang menengahi. Kitab ni dia sebut menengahi. Kitab lain dia sebut menambat. Kitab lain dia sebut melekat. Jadi beza ibarat. Itulah maknawiyah. Jadi ada setengah yang kita jumpa lah. Setengah yang kita jumpa orang mengajak tauhid ni. Dan ada kadang-kadang hak tu pun berlaku kepada orang yang kita belajar dengan dia. Jadi dia kata, tak boleh syarah menambat sebab menambat ni makhluk. Menambat ni makhluk. Menambat ni makhluk. Melekat ni makhluk. Yalah, memanglah makhluk. Masalahnya maknawiyah kalau dari sudut perbahasan hal, cara dia begitulah. Satu kelakuan yang menengahi, tu bahasa lapis sikit. Kitab lain yang menambat, sebab dia terjemah irtibat. Kitab lain lagi melekat. Nak kata sifat ma'ani dengan zat tu, sifat ma'ani dengan zat Tuhan tu ada satu sifat lain yang mana kudrat tu boleh ada di zat Tuhan, yang namanya hal. Gitu. Ni kitab kita ni begitu. Satu kelakuan, satu hal yang menengahi antara mawjud dan ma'dum. Ni. Yang menengahi ni, ini sifat lagi kelakuan. Kan kita kata dah semalam, al-asya'u arba'atun. Sesuatu tu ada 4 perkara. Pertama mawjud, atas sekali. Bawah sekali ma'dum, tak ada. Tak ada lagi tidak. Yang bawah mawjud apa dia? Hal. Hal ni dia panggil menengahi antara mawjud dan ma'dum. Ya, malam. Hal ni bawah daripada mawjud, atas daripada ma'dum. Dia menengahi antara mawjud dan ma'dum. Maknanya hal ni nak kata ada pun tidak, tak ada pun tidak. Itu. Tu yang menengahi antara. Jadi bukan menengahi tu maksud dia menengahi yang irtibat tu lah, bukan. Dia nak tafsirkan yang tu, dia nak tafsirkan sifat kepada kelakuan. Kelakuan tu apa dia? Kelakuan tu, hal-hal tu, iaitu benda yang menengahi antara ada dengan tiada. Yang mana mawjud, benda yang ada atas sekali. Ma'dum, benda yang tak ada bawah sekali. Tengah-tengahnya hal namanya. Tengah-tengahnya hal namanya. Tu. Melazimi ia hal tu bagi kudrat. Dia terjemah melazimi. Melazimi. Bukan. Mana tak soreh lagi lah musannif kita ni. Melazimi kudrat ni maksudnya dari sudut ma'ani dan ma'nawiyah tu lazim malzum. Jadi tubiknya kaunuhu qadiran lazim daripada kudrat. Ma'nawiyah tu lazim, ma'ani tu malzum. Ma'nawiyah tu lazim, ma'ani tu malzum. Jadi dia sekadar nak kata kaunuhu qadiran tu lazim daripada kudrat. Cuma dia tak bahas lah sini. Satu, kalau kitab lain secara jelas ada sebut satu kelakuan yang menambat antara ma'ani dan zat Allah. Satu kelakuan yang melekatkan ma'ani di zat Tuhan. Dia gitu. Kalau misbah umumnya dia guna ibarat melekat. Kalau ayodiskam dia kata menambat kerana terjemah daripada irtibat dalam kitab Arab. Kita pun tak ada, semua dekat sana. Ni kitab Syarqawi. Kita cuba cari perbahasan ma'ani, ma'nawiyah. Bahasan ma'nawiyah. Tak tahulah Yuniza Ustaz Mahdi baca gedak tahu. Sampai gedak lah ma'nawiyah tu. Tahu pun tak tahu. Tak lipi lah. Ayo kami kena mengajak PTBR.
Cuma yang kata melazimi tu, kan kita mengaji dulu kata hal ni ada dua kan, mu'allalatan bi'illatin, ghaira mu'allalatin bi'illatin. Mu'allalatin ni terjemahnya yang dikeranakan kan. Biasa kita Jawi kata terjemah yang dikeranakan dengan satu kerana. Kerana situ makna lazim, bukannya ada illah maklul lah. Takut faham illah maklul, sebab tu dalam muhasyi, dalam hasyiah dia akan sebut illah bermakna luzum. Illah dengan makna lazim. Mana ni satu maklumat. Kalau dalam kita Hasyiah Syarqawi dia kata qauluhu faqadirun tu, dia kata faqaunuhu qadiran ilah, keadaannya Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Dia kata wa yustafadu min kalami syarihi, dan diambil faedah, diambil faham daripada perkataan syarih iaitu Hudhudi, annahum bahwasanya mereka itu ittafaqu, bersepakat mereka itu alal kaunil mazkur, atas keadaan Allah yang tersebut, iaitu qadiran lah. Wa huwa kadzalika, dan begitulah yang sebetulnya. Fahuwa, maka bermula dia kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran sini makna keadaan Allah yang berkuasa tu. Wajibun ijma'an, wajib ijma' ulama ala madhhabi ahli sunnati wal mu'tazilah, antara madhhab ahli sunnah dan mu'tazilah. Tu kata maknawi yang mujma' alaih. Batu wa ala madhhabi man yuthbitul hal wa man yunfiha. Dan juga ijma' berlaku antara orang yang mensabitkan hal dan orang yang menafikan hal, juga akan mengatakan kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Wa innamal khilafu, hanya sahaja yang khilaf tu ialah fi kaunihi sifatan sabitatan, pada keadaannya, keadaan kaunuhu qadiran tu satu sifat yang sabit, zaidatan, yang tambah alal ma'ani. Adakah dia satu sifat lain yang selain ma'ani ataupun tidak? Itu khilaf. Au laisa bi sifatin thabitatin zaidatin 'alaiha, ataupun bukan dia kaunuhu qadiran tu satu sifat yang sabit yang lain, yang tambahan atas ma'ani. Kalau yang kata tak sabit tu sebab dia berpandangan amrul i'tibari. Yang kata sabit tu sebab dia mensabitkan hal. Bal huwa, bahkan bermula dia kaunuhu qadiran amrul i'tibari, amrul i'tibari saja. Wa hina idzin, ketika itu, fa ma'na inkaril ahwali, maka bermula makna ingkar ahwal. Orang yang mengingkar ahwal, yang kata amrul i'tibari ni, ialah ingkaru ziyadatiha, ialah mengingkari penambahan hal itu alal ma'ani, la ingkara kaunihi qadiran, bukan mengingkarkan
keadaan Allah Ta'ala tu qadiran. Masalah contoh, bukan menafikan keadaan Allah tu qadiran, tapi menafikan maknawiyah tu adakah hal yang tambah pada sifat makni ataupun tidak. Bukan yang menafikan keadaan Allah berkuasa, bukan. Sebab tu ulama Jawi kita membezakan antara mujma' alaih dengan mukhtalafih. Dia terjemah yang mukhtalafih keadaan Allah yang bersifat berkuasa atau berperkuasa. Beza dengan keadaan Allah yang berkuasa. Hak ni Mu'tazilah sabit, Ahlus Sunnah sabit, orang yang menafikan ahwal sabit, orang yang mensabitkan ahwal sabit kaunuhu qadiran. Yang menjadi khilaf, adakah dia itu sifatun zaidatun 'alal ma'ani atau tidak. Kalau sifatun zaidatun 'alal ma'ani, maka dia menyokong ahwal. Kalau sifatun yang la sabitun, yang tak sabit, lagi pula la ziyadatun, bukan yang tambah atas ma'ani, maka tu makna dia berpandangan atas pandangan amrun i'tibari. Maka masalah min aslihi, daripada asalnya, fa innahu, maka sesungguhnya fa innahu kufrun, maka sesungguhnya mengingkari keadaan Allah yang berkuasa tu kufur lima marra, kerana barang yang telah lalu, annahu, bahwasanya keadaan Allah yang berkuasa tu mujma'un alaihi, itu ijma' ulama. Fasyaikhu, sedangkan bermula syekh itu Abu Hasan Asy'ari, wa atba'uhu, dan orang-orang yang mengikut Abu Hasan Asy'ari, wa inna fawal hala, meskipun mereka menafikan hal, la yanfauna al-i'tibar adh-dhihni, tidak menafikan mereka itu pengiktibaran dari sudut akal, kata keadaan Allah yang berkuasa, kaunuhu qadiran. Diri kaunuhu qadiran tu mereka tak nafi, kalau nafi kafir lah. Tapi yang mereka nafi, adakah dia satu sifat yang zaidah, satu sifat tambahan atas ma'ani ataupun tidak. Maka menurut Abu Hasan Asy'ari dan orang yang sefikrah dengan dia, kata tidak ada sifat sabitah yang nama hal. Bahkan dia kata al-halu muhal, hal ni muhal, mustahil. Kerana tak dapat nak faham satu benda yang antara ada dengan tiada. Senang cerita, dia amrul i'tibari, kan mudah. Bila amrul i'tibari, maka sifat maknawiyah tidak dibilang sebagai sifat 20, kerana dia dapat faham daripada ma'ani, tanpa menafikan kaunuhu qadiran itu sendiri. Kita duk cari yang irtibak tu mana tau. Tak jumpa lah tak jumpa pula cari nyeri mana perkataan irtibak, tak ingat kat mana perkataan irtibak tu. La yusbituha qiyamu qudrah bil mahal. Kalau Hudi kalau Hudi dia kata wa amma ala ra'yi man la yuthbituha, adapun atas pandangan yang tidak mensabitkan ahwal, faqadirun indahu, maka kaunuhu qadiran di sisinya itu ialah ibaratun an qiyamil qudrah bil mahal. Bil mahal dengan mana bidzat, iaitu keadaan, iaitu adanya kudrat di zat Tuhan. Itu maknawiyah dari sudut orang yang tidak mensabitkan ahwal. Tengok, ibaratun an qiyamil qudrah bil mahal ay bidzat,
Kudrat ada di zat. Itu maknawiyah kaunuhu qadiran bagi orang yang mengatakan maknawiyah tu amru i'tibari, bukan sifatun zaidah ala zat. Sifatun zaidah al ma'ani. Sifat yang tambahan atas sifat ma'ani, bukan. Jadi kalau orang yang mensabitkan dia itu ahwal, maka sifat yang mengatakan ahwal itu, maknawiyah ahwal tu, ahwal maknawiyah tu ialah satu sifat, satu keadaan yang menambahkan ma'ani di zat Tuhan. Cuma duk cari perkataan tu, kita jumpa tu irtibak tu. Jumpa amru i'tibari saja. Cari neri lah. Perkataan irtibak dalam sifat ma'ani. Ia adalah hasyiah tu, dalam syarah tak ada. Ada perkataan irtibak tu. Tak ada. Ada kat sifat mustahil. Tahu dalam sifat mustahil. Ini burhan. Tak ada. No perkataan. Kitab Halabi pula. Jenuh nak cari. وهذا أي قول سنة كما سواه الشيطان بين وجوه tak jumpa. Cari neri. Kataan murtabitun. Ini sebab dia wasithah tu. Sifat maknawiyah yang sabit ahwal tu, wasithah tu dia punya sifat. Bukan kudrat tu. Kudrat tu ma'ani. Perkataan wasithah. Wasithah tu penengahan. Ataupun yang menengahi. Atau dia panggil wasithah, sifat yang menengahi ataupun sifat yang menengahi lah. Menengahi antara ma'ani dan maknawiyah. Lah Hasyah Syarqawi ada perkataan al-irtibak tu. Semua tak jumpa lah. Tak cari pun. Cari neri. Habis. Adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa, yakni keadaan Allah yang bersifat berkuasa itu, maka iaitu dalilnya, tanda tu dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawasa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang lemah, yang bersifat dengan sifat lemah, niscaya tiadalah diperoleh sekalian baharu alam ini. Jadi sifat dalil maknawiyah tu sama dengan dalil ma'ani. Kalau kitab lain dia tak sebut dah dalil, sebab dia akan kata dalil tersebut sama macam ma'ani. Kerana ma'ani dengan maknawiyah tu lazim marzum, maka sifat ma'ani maknawiyah tu tak perlu disebutkan dalil lagi kerana sama dengan maknawiyah. Tapi kitab kita ni dia sebut juga, jadi kita baca sajalah. Dan faham konsep maknawiyah tu baca sajalah. Dan iaitu tiadalah diperoleh sekalian baharu alam ni mustahil, tak terima akal. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang kuasa, yakni yang bersifat dengan sifat berkuasa ataupun yang berperkuasa. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Arti firman Allah bahawasa Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Kaunuhu Ta'ala muridan, arti kaunuhu Ta'ala muridan, keadaannya Allah Ta'ala itu yang berkehendak, yakni yang bersifat berkehendak. Keadaan Allah yang berkehendak, itu ijma' ulama' tak ada khilaf.
keadaan Allah yang berkehendak ataupun yang bersifat berkehendak, itu khilaf ulama. Jadi Mu'tazilah tidak sabit, Ahlus Sunnah sabit. Yang mensabitkan ahwal, sabit kata itu sifatun zaidatun alal ma'ani. Yang menafikan ahwal, yang kata amrul i'tibari, maka dia tidak menafikan kaunuhu muridan, tapi menafikan ia itu satu sifat zaidah al ma'ani. Lawannya, lawan bagi keadaan Allah Ta'ala yang bersifat berkehendak itu, keadaan Allah yang benci Allah Ta'ala. Mustahil keadaan Allah yang benci Allah Ta'ala. Wajib keadaan Allah yang berkehendak, yakni yang bersifat dengan sifat berkehendak. Bermula makna kaunuhu ta'ala muridan itu suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum. Dia ulang balik ya. Yang melazimi ia muri kaunuhu muridan, ataupun keadaan tu, kelakuan tadi akan iradah. Jadi kaunuhu muridan, yang sifat maknawiahnya kaunuhu tu, bukan muridan. Muridan tu isim fa'il, zatul muttasifun bi sifatil iradah. Arada yuridu iradatan wa huwa muridun. Adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala yang berkehendak, yakni yang bersifat berkehendak ataupun yang berkehendak itu ialah, maka iaitu dalil ya, tanda itu dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawasa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang bencinya Allah, niscaya tiadalah diperoleh sekaliannya tu kena pada baharu alam ini. Dan iaitu tidak diperoleh sekalian baharu alam ini mustahil. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang berkehendak, yakni yang bersifat dengan sifat berkehendak. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Arti firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu amat perbuat bagi sebarang yang menghendakinya Allah. Amat perbuat sirah mubalaghah, fa'al. Kaunuhu ta'ala aliman, arti kaunuhu ta'ala aliman, keadaannya Allah Ta'ala itu yang mengetahui, yakni yang bersifat dengan sifat pengetahuan ataupun yang berpengetahuan. Lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala aliman, keadaannya Allah yang jahil. Mustahil keadaan Allah yang jahil. Wajib keadaannya Allah yang mengetahui, yakni yang bersifat dengan sifat pengetahuan ataupun yang berpengetahuan. Bermula makna kaunuhu ta'ala aliman itu suatu kelakuan. Sama saja, satu kelakuan, satu hal yang menengahi antara mawjud iaitu ada dan ma'dum iaitu tiada. Yang melazimi ia kelakuan itu bagi ilmu. Adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala mengetahui, iaitu bersifat dengan sifat pengetahuan ataupun berpengetahuan, maka iaitu dalil tanda tu dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawasa jikalau tiada keadaannya Allah Ta'ala itu yang mengetahui, niscaya tiadalah sekalian baharu alam ini. Dan iaitu tiadalah sekalian baharu alam ini mustahil. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang mengetahui, intaha. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, innallaha alimun bidhatis sudur. Arti firman Allah bahawasa Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan sesuatu di dalam dada. Kaunuhu ta'ala hayyan, arti kaunuhu ta'ala hayyan, keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup. Lawan bagi keadaan Allah Ta'ala itu yang hidup, keadaannya Allah Ta'ala yang mati. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup, yakni yang bersifat perhidup ataupun yang berperhidup. Keadaanmu yang mati. Mustahil keadaannya Allah yang mati, iaitu yang bersifat mati. Wajib keadaannya Allah yang hidup, yakni yang bersifat perhidup ataupun yang berperhidup. Naktah. Bermula makna kaunuhu ta'ala hayyan itu suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum, yang melazimi ia kelakuan itu bagi hayat, iaitu perhidup. Adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala yang hidup, iaitu yang bersifat perhidup itu, maka iaitu tandanya dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal.
Maka dalil akal itu bahawa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang mati, yakni yang bersifat mati, niscaya tiadalah diperoleh sekalian baharu alam ini. Dan iaitu tiada diperoleh sekalian baharu alam ini mustahil. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup, iaitu yang bersifat penghidup. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Telah terdahulu maknanya, makna firman Allah. Samalah. Terdahululah wa tawakkallah oleh engkau 'alal hayy, atas Tuhan yang maha hidup, alladzi yang mana la yamutu, tidak mati, ia alladzi. Kita dah bahas semalam, tengok semalam. Kaunuhu ta'ala sami'an, artinya kaunuhu ta'ala sami'an, keadaannya Allah Ta'ala itu yang mendengar, iaitu yang bersifat pendengaran atau yang berpendengar. Lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala sami'an, keadaannya Allah yang tuli. Mustahil, keadaannya Allah yang tuli. Wajib, keadaannya Allah yang mendengar, iaitu yang bersifat dengan sifat pendengar atau yang berpendengar. Bermula makna kaunuhu ta'ala sami'an itu suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum, antara ada dan tiada, yang melazimi ia kelakuan itu bagi sama pendengar. Adapun tanda keesaan Allah Ta'ala yang mendengar, iaitu yang bersifat pendengar atau yang berpendengar itu, maka iaitu tandanya dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang tuli, niscaya kekurangan Allah. Dia sama macam ma'ani sifat pendengar dan sifat melihat dan sifat berkata, kerana tiga-tiga ni sifat yang tidak merujukkan kepada dalil alam secara kuat, bahkan lemah. Disebut dalam hadis seperti Faridah Faraid dah, yang kita sudah bincang pada sesi yang lalu, sila tengok sana. Maka dalil akal itu bahawa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang tuli, niscaya kekurangannya keadaan Allah itu, kekurangannya Allah Ta'ala, dan kekurangannya Allah Ta'ala itu mustahil. Ini dia panggil premis kedua. Dia sama je semalam lah. Qiyas al-istithna'i al-muttasil. Premis pertama, mana muqaddam, mana tali. Muqaddam tu pada syarat, tali itu pada jawab. Kemudian premis kedua, adakah nafi tali, nafi muqaddam, atau sabit tali, sabit muqaddam. Biasanya nafi tali, maka menatijahkan nafi muqaddam. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang mendengar, iaitu yang bersifat pendengar ataupun yang berpendengar. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Telah lalu maknanya, makna firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Habis. Kaunuhu ta'ala basiran, artinya kaunuhu ta'ala basiran, keadaannya, keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat, iaitu yang bersifat pelihat ataupun yang berpelihat. Lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala basiran, iaitu keadaannya Allah buta. Mustahil, keadaannya Allah yang buta, iaitu yang bersifat buta. Wajib, keadaannya Allah yang melihat, iaitu yang bersifat melihat atau yang berpelihat, kerana keadaan Allah yang melihat itu ijma' ulama. Bermula makna kaunuhu ta'ala basiran itu suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud, yang antara ada, dan ma'dum, iaitu tiada. Yang melazimi ia kelakuan itu bagi basar. Adapun tanda keesaannya Allah Ta'ala, adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, iaitu yang bersifat melihat ataupun yang berpelihat itu, maka iaitu tandanya dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang buta, niscaya kekurangannya Allah, dan kekurangan Allah Ta'ala itu mustahil. Maka sabitlah keadaannya Allah Ta'ala itu yang melihat ataupun yang bersifat pelihat ataupun yang berpelihat. Adapun keadaan Allah yang melihat itu mujma' alaih. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Telah lalu maknanya, makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intaha.
Kaunuhu ta'ala mutakalliman, arti kaunuhu ta'ala mutakalliman ialah keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata, yakni yang bersifat berkata atau yang berperkata. Kerana keadaan Allah yang berkata-kata itu mujma' alaih, tak ada khilaf. Lawannya lawan kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah yang kelu, yang bersifat kelu. Mustahil keadaannya keadaan Allah yang kelu. Wajib keadaan Allah yang berkata-kata, yakni yang bersifat dengan sifat berkata atau berperkata. Kerana keadaan Allah yang berkata-kata itu mujma' alaih, yang diijma'kan atasnya. Bermula makna kaunuhu ta'ala mutakalliman itu suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum, antara ada dan tiada. Yang melazimi ia kelakuan itu bagi kalam, bagi sifat berkata. Maknawiyah, kaunuhu mutakalliman lazim, kalam tu malzum. Adapun tanda keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata, iaitu keadaan Allah yang bersifat berkata itu, maka iaitu tandanya ialah dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawa jikalau keadaannya Allah Ta'ala itu yang kelu, niscaya kekurangannya Allah Ta'ala. Dan kekurangan Allah Ta'ala itu mustahil, itu nafi tali. Maka sabitlah keadaannya kerana Allah Ta'ala itu yang berkata-kata, yakni yang bersifat berkata atau yang berperkata. Dan dari naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, telah lalu makna firman Allah, dan berkata-katalah oleh Allah Ta'ala akan Musa akan sebagai berkata-kata. Intaha, habis, selesai sifat maknawiyah. Dan selesailah sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 yang wajib, 20 yang mustahil dalam kitab ni. Kemudian masuk pula dalam perbahasan harus pada akal. Ia pun sebut, dan ada pun yang harus bagi Allah Ta'ala itu, maka iaitu yang harus bagi Allah. Satu ya. Dan iaitu perkara yang harus, 1, 2 tu, perbuatan tiap-tiap mungkin, atau meninggalkan perbuatan tiap-tiap mungkin. Perbuat tiap-tiap mungkin. Jadi mungkin ni sama maksud dengan jaiz, iaitu perkara yang boleh ada, boleh tiada. 50-50, mustawiyan, 50-50. Kemungkinan ada, kemungkinan tiada. Bahkan sebahagian pandangan ulama mengatakan, disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, kata kita ni lebih berat kepada tiada. Lebih berat kepada tiada kerana asal kita ni memang tak ada. Kemudian diadakan dengan ada murajjih, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun tanda harus. Jadi tidak wajib Allah Ta'ala buat benda mungkin, hatta termasuk mengutuskan Rasul. Mu'tazilah kata wajib Allah mengutuskan Rasul. Kerana itu maslahah bagi ummah. Kita tidak, kita harus. Adapun tanda harus Allah Ta'ala perbuat tiap-tiap mungkin, atau meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin itu, maka bahawasa jikalau wajib atas Allah Ta'ala perbuat suatu daripada mungkin pada akal, atau mustahil pada akal, niscaya bertukar mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan iaitu bertukarnya mungkin jadi wajib ataupun jadi mustahil tiada diterima pada akal. Intaha. Jadi kalaulah perbuatan Allah yang mungkin itu jadi wajib buat, maka dia panggil kalau benda mungkin tersebut, dia wajib buat. Kalau benda mungkin kan gini-gini, kalau benda mustahil tersebut, benda mustahil pula. Kalau benda yang mungkin, benda yang harus pada akal, boleh ada, boleh tiada. Tiba-tiba kita kata wajib adakan, maka mungkin tadi tidak akan jadi mungkin, dia akan jadi wajib. Mungkin tadi tidak akan jadi mungkin, tetapi jadi wajib. Begitu juga mungkin kalau kita kata mustahil zati belakang ya. Mustahil zati, harus zati, wajib zati. Kalau kita kata harus zati,
Mana haruf zati pula. Mustahil zati, itu mustahil pada akal. Buat benda mungkin, maka benda mungkin tadi tidak akan jadi mungkin, dia akan jadi mustahil. Benda mungkin itu tidak akan jadi mungkin, bahkan akan jadi mustahil. Akan jadi apa? Akan jadi mustahil. Maka itu dipanggil muqabilul haqaiq. Dua-dua. Jadi muqabilul haqaiqi mustahilun fil aqli. Terbalik hakikat tu benda yang mustahil pada akal. Macam contoh kita kata Allah Subhanahu wa taala membuat benda yang wajib. Hak tu tahsilul hasil. Tahsilul hasili mustahilun. Ataupun meniadakan benda yang mustahil, itu pun tahsilul hasil. Dah tak ada dah, dia meniadakan. Itu tahsilul hasil. Tetapi kalau Allah Ta'ala meniadakan benda yang wajib, itu muqabilul haqaiq. Kerana benda wajib tidak akan, benda wajib yang qadim tu lah, Allah Ta'ala dan sifat dia itu, kalau dia boleh meniadakan, maknanya dia juga muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Jadi benda harus dah wajib sebab boleh meniadakan. Ini harus zati, wajib zati ya. Bukan wajib aridi. Kalau wajib aridi dengan makna dia tu bukan, maksudnya wajib sini makna benda yang qadim tu lah. Benda yang qadim, benda sifat yang qadim, benda yang qadim tu kalau Allah Subhanahu wa taala boleh meniadakan, itu muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Kerana benda wajib akan boleh jadi mungkin. Benda mustahil pun sama juga. Kalau Allah Ta'ala membuat perkara mustahil, maka dia juga muqabilul haqaiq. Kerana benda mustahil itu tak ada dah. Memang tak ada sampai bila-bila. Tiba-tiba Allah boleh buat. Jadi mustahil itu jadi harus lah. Sebab boleh buat. Ini antara buat benda wajib, buat benda wajib, meniadakan benda mustahil, itu tahsilul hasil, mustahil. Ataupun benda wajib Allah Ta'ala tiadakan, benda mustahil Allah Ta'ala adakan. Itu muqabilul haqaiq. Untuk hal ni, muqabilul haqaiq. Benda mungkin Allah Ta'ala wajib buat. Benda mungkin Allah Ta'ala mustahil buat. Jadi muqabilul haqaiq. Sebenarnya mungkin ni mustahil ke wajib? Jadi begitu. Maka mustahil tak diterima akal begitu. Habis, intaha. Dan ada pun sifat 20 yang tersebut itu terbahagi, ia sifat 20 atas 4 bahagi. Kesimpulan. Pertama, sifat nafsiyah. Arti sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan ia akan sifat kepada zat Allah Ta'ala. Kerana ia sifat nafsiyah melazimkan zat. Ini sebab apa sifat nafsiyah panggil nafsiyah, tak panggil lain? Kerana sifat tersebut merujuk kepada diri zat. Itu nafsiyah. Jadi salbi, kidam, baqa' dan sebagainya tidak merujuk kepada diri zat Tuhan. Bila sebut kudrat, dia akan timbul kudrat tu sendiri. Zihin ataupun akal akan memikir diri kudrat tu apa. Tapi bila orang tanya ada ke tak Zaid di rumah? Zaid di rumah. Maka kita dalam kepala otak akan bayangkan tubuh badan Zaid. Sebab dari sudut keberadaan. Itu sifat nafsiyah. Itu yang membezakan nafsiyah dengan salbiyah, dengan ma'ani, dengan ma'nawiyah. Kerana dia merujuk kepada zat. Maka satu saja sifat ni, dan iaitu sifat nafsiyah satu jua. Dan iaitu satu jua tu, ataupun sifat nafsiyah tu wujud, ada. Dan kedua sifat salbiyah. Jadi salbiyah, apa salbiyah? Iaitu arti salbiyah, sifat yang dibangsakan dia akan sifat kepada menafikan barang yang tiada patut bagi Allah Ta'ala Jalla wa Azza. Jadi para ulama mutaakhirin Jawi kata, kalaulah salbiyah ini menafikan benda yang tak layak, apa beza dia dengan sifat lain? Sifat kudrat pun menafikan benda tak layak, sifat iradat pun menafikan benda tak layak, sabitnya kaunuhu qadiran juga menafikan benda yang tak layak di Tuhan. Ini tidak ada beza. Maka sebab tu dalam muhasyi bila sebut as-salbu bermakna insilab. Tapi kenapa disebut as-salbu menafikan? Kenapa tidak disebutkan insilab? Adakah syarih tu tak tahu? Bukan. Boleh jadi disebutkan as-salbu menafikan kerana itulah turun-temurun para ulama guna ibarat tersebut. Padahal murak dia bukan salbun tetapi insilab. Sebab tu salbiyah, salbun bukannya sifat insilabiyah, tak ada itu. Tapi salbun tadi bermakna insilab kerana turun-temurun sudah guna istilah tersebut. Sebab tu perlu berhajat kepada syarih dan muhasyi
untuk mensyarahkan perkataan salbiyah. Jadi jelas dalam kitab Syarqawi contohnya, as-salbu bermakna insilab, al-fi'lu bermakna infial, iaitu adamu fi'lil fa'il, tidak ada fi'lil fa'il. Maka sini ternafi. Ternafi iaitu sifat yang menunjukkan ternafi perkara tak layak di Tuhan secara dilalah mutabaqiyah. Itu kalau tepat pada salbiyah. Satu sifat yang merujuk kepada ternafinya benda yang tak layak di Tuhan secara dalalah mutabaqiyah. Itu tepat. Itu tepat kena pada salbiyah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan iaitu sifat salbiyah 5, iaitu 5 tu qidam. Bila sebut qidam, nama bagi tok baharu Tuhan. Tok tu dalalah mutabaqiyah. Bila sebut qidam kena kepada dok baharu, baqa dok fana, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak bersalahan dengan makhluk. Tak bersalahan dah. Tak bersama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, tak berhajat Allah pada zat, tak berhajat Allah pada pencipta. Tak. Wahdaniyah, tak ada alif belakang tu, tak ada alif depan tu. Wahdaniyah asal. Apa makna? Tak berbilah. Tak tu mafhumuhu adamu syai'. Fahamnya atau mafhum sifat salbiyah tu adamu syai', tidaknya sesuatu, dalalatan mutabaqiyah, secara dalalah perujuk yang mutabaqiyah, yang tepat. Bukan secara lazim malzum dah. Dan ketiga, sifat ma'ani. Artinya arti sifat ma'ani, sifat yang dibangsakan dia akan sifat kepada beberapa makna. Makna ni sifat yang ada. Yang berdiri, yakni yang ada kepada zat Allah Ta'ala. Inilah yang membezakan antara ma'ani dan selain ma'ani, iaitu sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Itu ma'ani saja. Ma'nawiyah tidak qa'imah bidzat, tidak mewujud dan qa'imah bidzat. Tidak salbiyah tidak wujudi, bahkan dia adami. Hal bukan wujudi, bahkan dia amrun i'tibari ataupun hal atas khilaf. Jadi makna takrif ni sudah menepati ma'ani saja, tak masuk dengan lain. Sebab tu takrif ni perlu jami' wa mani'. Jami' menghimpunkan semua dan menafikan, menghakkan benda lain masuk ke dalam ma'ani. Itu takrif al-had ataupun al-qaul syarih. Dan iaitu cuma kalau dalam kitab Asy-Syaikh Al-Bajuri ala Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid, Imam Bajuri rahimahullah kata sebut ta'rif sini ta'rif bil rasam saja. Kalau mengaji mantik dia ada at-ta'rif bil haddi, at-ta'rif bil rasmi. Ni ta'rif bil rasmi kerana kita tidak tahu hakikat sebenar sifat Tuhan. Maka sebab itulah kita buat ta'rif bil rasmi, bukan ta'rif bil haddi. Sebab kita tidak tahu hakikat dat dan hakikat sifat Tuhan, kita hanya tahu hukum saja. Maka dia ta'rif bil rasmi, bukan ta'rif bil hadd. Iaitu 7 tu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia tak terjemah. Terjemahnya berkuasa, berkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, perkata. Itu sifat ma'ani. Adapun kuasa, kehendak, tahu, hidup, dengar, lihat, kata, hak tu samaratus sifah. Berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, itu ta'alluq, kecuali hidup. Itu tidak ada ta'alluq. Dan keempat, sifat maknawiyah. Artinya, arti maknawiyah, sifat yang dibangsakan. Sifat, tengok dia sifat tu nak kata satu sifat lah. Makna bukan dia ada satu saja, dia ada banyak. Tapi maknawiyah tu apa? Satu sifat. Satu sifat yang dibangsakan dia akan sifat kepada ma'ani. Sebab tu dia ada ma'ani, maknawiyah. Sabit ma'ani ada maknawiyah. Sabit kudrat, mana kudrat di zat Tuhan. Ada kaunuhu qadir. Sabit iradat, maka ada kaunuhu muridan. Kerana sabit iradat di zat Tuhan. Kaunuhu qadir, muridan. Kalau tak ada ma'ani, tak ada maknawiyah tu. Cuma ada maknawiyah yang mujma' alaih.
kerana itu sabit dalam Quran. Macam Mu'tazilah berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat, berkata-kata dengan zat, melihat dengan zat, mendengar dengan zat. Zat belaka, dia tak sabitkan sifat ma'ani kerana menurut kaedah falsafah, iaitu ta'addudul qudama'i mustahil. Berbilangnya benda qadim itu mustahil. Itu dia. Iaitu 7 pula. Iaitu 7 tu. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Intaha. Kalau maknawiyah yang mujma' alaih, terjemahannya keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang berkehendak, keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang hidup, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang berkata-kata. Kalau atas terjemahan amru i'tibari, kudrat di zat Tuhan, iradat di zat Tuhan, pengetahuan di zat Tuhan, penghidup di zat Tuhan, pelihat di zat Tuhan, pendengar di zat Tuhan, perkata di zat Tuhan. Itu amru i'tibari, tidak ada hal. Yang sabitkan hal pula, satu sifat, satu keadaan yang menambahkan kudrat di zat Tuhan, satu sifat yang menambahkan iradat di zat Tuhan, satu sifat yang menambahkan pengetahuan di zat Tuhan, satu sifat yang bernama hal yang menambahkan penghidup di zat Tuhan, satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pendengar di zat Tuhan, satu sifat yang bernama hal yang menambahkan pendengar di zat Tuhan, satu sifat yang bernama hal yang menambahkan perkata di zat Tuhan. Hak tu terjemahan dan huraian kalau mensabitkan ahwal. Habis dah sifat 20. Dan terbahagi pula ia sifat 20 tu, 20 sifat tu lah, kepada 2 bahagi, pembahagian yang lain pula. Pertama, sifat istighna. Istighna ay al-istighna'u an kulli ma siwah. Dengan makna sabitnya sifat tersebut, makna Allah tidak berhajat pada yang lain. Maksudnya arti istighna, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Tiap-tiap barang yang lainnya yang lain daripada Allah. Dan kedua, sifat iftiqar. Hak ni kena sebut perhabis. Al-iftiqaru ataupun iftiqaru kulli ma siwah ilaih. Kalau sebut iftiqar saja, Syekh Ahmad Al-Khatani dia rad. Hatta dia mengkritik pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Syarah Ummil Barahin, yang Aceh buat tu. Itu silibus untuk interview tauliah mengajar 3 lah. Bidayatul Hidayah. Jadi iftiqar, kalau kata iftiqar dan utas situ ya, seolah-olah sifat tersebut Allah Ta'ala berhajat pada lain. Padahal murad dia bukan tu. Murad dia ialah al-iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Buktinya dia buat gitu. Arti iftiqar tu berkehendak tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah kepada Allah. Tu kata al-iftiqaru kulli ma siwah. Iftiqaru kulli ma siwah ilaih. Dengan mana sabit sifat tersebut, yang mana sifat itu dihajati oleh selain pada Allah untuk ada dia. Itu alam. Dan masuk di bawah sifat istighna itu 11 sifat daripada yang wajib, dan iaitu 11 sifat: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan satu daripada yang harus, iaitu yang harus tu memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Doktor. Mana sifat-sifat ni menunjukkan Allah tak berhajat pada benda lain. Sama Allah tidak ada yang letak, kalam Allah tidak ada yang buat, basar Allah tidak ada yang menciptanya, wujud Allah tidak ada yang menciptanya, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, sebab tidak ada yang mencipta Tuhan. Qidam, baqa, sama juga, tidak ada yang mencipta Tuhan, maka dia pun qidam, dia pun baqa. Apa lagi? Qiyamuhu binafsi. Mana tadi? Mana tadi hilang dah. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Cuma je qiyamuhu ta'ala binafsihi ni dia ada 2. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Tidak berhajat kepada zat lain, tidak berhajat kepada pencipta. Kalau kitab lain
berasa dia pecah dua. Dia pecah dua kalau kita lain. Kan qiyamuhu bi nafsihi mafhum dia ada dua. La yahtaju ila mahallin dengan la yahtaju ila mukhassis. Di sini dia sekalikan. Kalau kita lain dia asing ke sini. Dia asingkan antara la yahtaju ila mahallin dengan la yahtaju ila mukhassis. Mana biasanya bahagian kesimpulan sifat. Bahagian kesimpulan sifat kalau mubarahin dia sebelum masuk Nabi kenabian ke macam mana? Mana bahasa istighnaq fiqh? Payuh cari Halabi. Tak ada. Tak ada. Tak ada isi kandungan leceh. Payuh cari Halabi. Mana tu? Ini burhan. Tak ada. Mana istighnaq fiqh? Perbahasan selepas kenabian ke apa? Ingat. Kata dah. Ini adalah Hudi. Kalau Halabi muka surat 120. Jadi masuk dalam istighnaq ialah bukan qiyamuhu bin nafsihi belaka, tapi ahadu juz'ai tafsiril qiyam bin nafsi, iaitu salah satu daripada juzuk tafsir qiyamuhu bin nafsihi, wa huwa al-ghaniyyu 'anil mukhassis, terkayanya dia daripada mukhassis. Itu kata wa ahadu juz'ai tafsir al-qiyam bin nafsi wa huwa al-ghaniyyu 'anil mukhassis. Wa hadha istidlalun. Wa huwa al-ghaniyyu 'anil mukhassis. Ya. Kalau iftiqar mana iftiqar kita?
wujub iftiqar ta'ala iradah tak ada. Ahad juz'ai tafsir al-qiyam bin nafsi. وهو الغني عن المخصص. هذا استدلال على وجوب الجزء الآخر وهو الغني عن المحل. تكون إلى من يدفع عنه النقائص. Mana satu yang ahadu? Mana lah sebab mesti renak mana tak tahu. Dia tak sebut secara jelas sini. Hayah ma'ala وهو يجيب له تعالى هيا وأمه وقدره وإراه وعلم إذ لو انتفى شيء من هذا ما كان يوجد لا تقرأ شيء من ويفتكر جل الشيء من قدرته no. Yang Faridah itu macam mana? Dia punya tu yang Faridah itu macam mana tak? Tak apalah. Kat sini dia kata wa ahadu juz'ai tafsir al-qiyam bin nafsi wa huwa al-ghani 'an al-mukhassis. Lepas tu dia kata wa taratan takunu ila al-mahal wa hadha istidlalun ala wujubil juz' al-akhar wa huwa al-ghani 'an al-mahal. وتارة تكون إلى ما يدفع عنه النقائص وهذا استدلال على وجوب تنزهه تعالى عنها. apa ni? Fatadariju istirnaihi. Tengok Faridah lah itu. Ada tak silap je salah satu daripada qiyam bi nafsihi. Kalau tak ingat mana satu dia pun tak sebut jelas, tak jumpa pula. Tengok balik lah kat Faridah tu. Kita baca tu. Kemudian dia kata mana dia? Dan masuk di bawah sifat iftiqar itu, yakni iftiqaru kulli ma siwa ilaih. Iftiqaru kulli ma siwa ilaih. 9 sifat. Dan iaitu 9 sifat wahdaniyah. Alih tu belakang tu buang, depan tu buang. Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu iftiqar. Mana iftiqar ni ialah sifat-sifat tersebut makhluk alami berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat. Tak ada sifat tu maka alam ni tidak akan ada. Tak ada sifat ni maka alam ni tidak akan terjadi. Bukan terjadi kemudian hancur, bahkan tak terjadi langsung. Tu kalau tidak ada sifat yang tersebut. Maka jumlah yang masuk di bawah sifat istighna itu 11 sifat daripada yang wajib
dan 11 sifat daripada yang mustahil, lawan yang wajib itu, doktor. Dan satu yang harus hak tadi itulah, apa tu? Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala buat mungkin dan meninggalkan mungkin. Hak tu istighna. Ana membuat mungkin dan meninggalkan mungkin itu tidak ada syarik bagi Allah Taala. Tidak ada yang membantu Tuhan, maka Allah Taala istighna an kulli ma siwa. Maka jadilah 23. Dan jumlah yang masuk di bawah sifat iftiqar, yakni iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, itu 9 sifat daripada yang wajib dan 9 sifat daripada yang mustahil. Jadi 18 sifat, nokta. Maka apabila dihimpunkan 18 ini dengan 23 yang dahulu itu, maka jadilah jumlahnya jumlah sifat 41 aqidah. Maka inilah yang masuk di dalam kalimah La ilaha illallah. Ni belajar pada tadi surat 1 sampai 9 ni untuk La ilaha illallah. Jadi La ilaha illallah boleh dilalukan dalam hati maknanya secara ijmali ataupun tafsili. Tapi biasanya ijmali je lah. Ni La ilaha illallah ada 41. Sekali masuk dalam bab kenabian ada 9. Jadi jumlahnya 50. Jumlah ni tak ada masalah. Lain ulama, lain musannif, lain kira dia. Ada yang tahap 60 pun ada, cara kira lain-lain. Ada yang mentafsirkan lebih daripada 50 pun ada. Dan pelbagai. Ada yang boleh 60, 50 lebih, 60 lebih, pelbagai. Tapi mafhum sama saja. Cuma cara kira beza. Macam sifat 20 lah. Ada pandangan 13 tak masuk maknawiyah, ada masuk 20 itu pandangan masyhur, 13 tu qaul rajih, ada 24 masuk idrak, takwin, kaunuhu kawinan, kaunuhu mudrikan. Jadi 24. Bila 24 campur hak mustahil yang kita nafi jadi 48 kat Allah Taala dah. Kemudian sifat nabi pula khilaf. Ada yang sabit 3, ada sabit 4. Yang sabit 4 amanah, tabligh, fatanah, baligh dah. Amanah, tabligh, fatanah, dengan sidqu 4. Ada pandangan yang membuang fatanah kerana memadai dengan tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Seseorang rasul mesti bijak kalau menyampaikan, takkan dia bodoh pula. Susah nak berujah dengan musuh. Jadi beza nombor bilangan himpunan tu tak ada masalah. Itu bukannya maksud utama. Maksud utama dari sudut i'tiqad. Ketahui olehmu bahawa la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah tu, itu terjemah saja. Arti ni makna. Arti ni maknanya makna, bukan arti dengan makna terjemah. Arti dengan makna. Bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitulah Tuhan yang satu tu yang bernama dengan Allah. Tu tafsir dia. Allah jua Tuhan. Itu tafsir bagi la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu terjemahan la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Itu tafsir ataupun makna la ilaha illallah. Tiada lainnya lain kepada Allah sekali-kali. Artinya, arti ni pun tafsir kau ni. Tafsir lebih lagi. Dia ada tafsir secara ijmali, ada tafsir secara tafsili. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. La ilaha ma'budun bihaqqin. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Dalam kitab Dhiyaul Murid, Syekh Daud Al-Fatani, dia buat 3 maqam. La ma'buda bihaqqin illallah, la matluba bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Yang 3 tu. Tu dah baca dah kita Dhiyaul Murid khatam. Rujuk situ pula. La matluba la ma'buda bihaqqin illallah orang awam. La matluba bihaqqin illallah orang salik. La mawjuda bihaqqin illallah itu orang arif billah. Tu. Cara pemahaman makna tu. Dan ketahui olehmu baut pula bahawa kalimah la itu menunjuk atas nafi. Yalah la nafi lah dalam nahwu. Artinya arti nafi meniadakan. Okey, nafi meniadakan.
Dan kalimah ilah itu manfi. Manfi itu yang dinafikan. Artinya yang dihukumkan dengan tiada adanya, tiada ada suatu. Tiada adanya, tiada ada yang dihukumkan. Okey, manfi. Jadi ilah manfi, la tu nafi. Biasanya manfi ni selepas la lah. Dan kalimah illa itu menunjuk atas istithna. Haraf istithna ataupun adatul istithna. Artinya, arti istithna mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Barang yang dahulu tu mustathna minhu. Selepas illa tu mustathna. Barang yang kemudian tu mustathna daripada barang yang dahulu mustathna minhu. Illa tu istithna. Dan kalimah Allah itu mustathna, artinya arti mustathna yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Artinya yang diisbatkan kemudian dari bernafi. Nafi la, lepas ila isbat. Dia panggil nafi isbat. Nafi isbat ni yufidul hasar, memberi faedah hasar. Sebab tu terjemah ataupun tafsir la ilaha illallah, hanya Allah jua Tuhan. Jua tu hasar. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, maka ketahui olehmu bahawasanya nafi itu berhadap ia nafi atas yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Sekarang ni kita nafi apa ni? Nafi apa? Kita nafi Tuhan ke? Bukan. Kita nafi Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Soalan. Ada ke tak Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'? Tak ada. Dah kita nafi yang kita tasawur dalam zihn. Okay. Itu dijawab dalam kitab-kitab akidah lah, termasuk dia murid hari itu. Apa yang kita nafikan Tuhan pada waqi'? Sedangkan pada waqi' Tuhan Allah Ta'ala mana ada lain. Kita nafikan Tuhan yang disembah pada waqi' tu dalam tasawur zihn orang-orang lah. Tasawur manusia. Maka kita nafikan tasawur tersebut, Allah jua yang betul-betul Tuhan. Maka tatkala itu makna kata kita tiada Tuhan. Makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah. Itu tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah tu. Ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Yakni yang sabit tasawur dalam zihn. Melainkan Allah. Itu maksudnya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada waqi', pada ma fi ilmillah, pada ma fi lauhil mahfuz, pada fi nafsil amri, yakni yang ditasawurkan dalam zihn, tak ada belaka melainkan Allah. Sebab tu ada khilaf pula. Dia tu istithna muttasil ke munqati'? Khilaf pula. Dalam kitab Hasyiah Bajuri khilaf. Al-istithna munqati' ke al-istithna muttasil. Jadi khilaf pula situ. Tu. Jadi khilaf pula situ. Maka ia jua yang tiada ternafi. Maka ia Allah jua yang tiada ternafi. Sebab illa, lepas illa isbat. Lepas illa kita isbat. Bila isbat, maka yang betul-betul sabit Tuhan yang disembah dengan sebenar Allah Ta'ala. Yang lain pada waqi' tak ada. Lepas tu kita nafi buat apa benda tak ada? Nafi sebab kita tasawur dalam zihn. Boleh kita tasawur dalam zihn ada Tuhan lain selain Allah pada waqi'. Tak ada. Itu kita nafi. Sebab dia akan timbul soalan pula. Dah kalau tak ada Tuhan pada waqi', kenapa nafi? Nafi ni benda yang mesti ada. Benda yang ada dulu baru kita nafi. Tak kita kata. Kita kata menafi ini, menafi pada hakikat Tuhan ni, Tuhan pada hakikat yang kita nafi ni, pada waqi' ni, ialah apa yang ditasawurkan, apa yang digambarkan dalam zihn kepala otak itu. Hak tu yang kita nafi. Adapun yang betul-betul Tuhan tu, iaitu Allah Ta'ala, hak tu yang sabit sungguh. Lepas tu kita nak sabitkan Allah sahaja Tuhan, dia pakai nafi isbat. Kalau kita kata Allahu ilahun, mubtada khabar begitu sahaja, boleh jadi isbat benda lain. Allahu ilahun, boleh jadi Tuhan lain pun ilahun. Jadi kita guna la ilaha illallah, nafi isbat yufidul hasar. Ataupun yang lain innama, ada tu hasri juga. Innamal ilahu Allah, hanya Tuhan itu Allah. Cuma yang warid daripada Nabi la ilaha illallah. Walaupun kita kata ada yufidul hasar yang lain, iaitu innamal ilahu Allah. Ataupun innamallahu ilahun. Kenapa tak guna hak tu? Sebab yang warid daripada Nabi dan Al-Quran la ilaha illallah. Dia pakai yufidul hasar hak tu, pakai hak tu pula. Dia panggil sebab
riwayat daripada Nabi dan Allah Ta'ala begitu. Jadi kita pun pakai begitulah. Ya, berubah. Waridnya begitu. Intaha, habis selesai, dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Ini pasal Nabi pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.